Okey, ini pesanan penjara daripada kami. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum ya, kami ada program, apa kata orang tu, student get student program, yang mana tuan-tuan dan puan sebagai pelajar boleh kata orang tu menyarankan ataupun memperkenalkan kawan-kawan untuk mendaftar bersama kami, bersama kita di OUM. Jadi tuan-tuan kalau sertai program student get student ni, kalau yang tuan-tuan perkenalkan tu pelajar diploma, tuan-tuan boleh dapat insentif RM100. Kalau bachelor RM200. Kalau masters RM300 ya. Jadi saya nak promosikan sekarang ni Grab peluang ni, tuan-tuan dan puan boleh kata orang tu perkenalkan kawan-kawan, saudara mara atau siapa saja untuk belajar dengan OUM. Apa cara dia? Dua cara. Kalau tuan-tuan dan puan boleh apa kata orang tu berbincang dengan kawan-kawan tu dan pujuk untuk daftar, subi okey, tak ada masalah. Ataupun tuan-tuan dan puan boleh berikan nama dan nombor telefon mereka untuk biar kami menghubungi mereka untuk kita perkenalkan program OUM ni. Jadi sekiranya diorang mendaftar nanti sebagai pelajar OUM, tuan-tuan dan puan akan boleh mendapat manfaat daripada situlah. Mana kalau bayangkan kalau tuan-tuan dan puan dapat perkenalkan seorang student diploma contohnya, kalau dapat 5 orang student diploma dah dapat RM500 insentif. Jadi dengan insentif tu juga kita boleh gunakan untuk bayar yuran. Jadi saya kira peluang ni sangat terbuka luas untuk tuan-tuan dan puan sebagai pelajar OUM, sambil-sambil belajar, sambil-sambil juga kita kata orang tu mencari apa income untuk kita bayar kita punya yuran tu kan. Inilah apa kata orang tu selingan yang apa penaja apa iklan penaja rancangan pada petang ni lah. Okay, so sekejap. Alright, so itu iklan yang ditaja oleh petang ni, ditaja oleh OUM Zon Utara. So kita sambung ke sesi kita pada ada pertanyaan daripada Encik Muhammad. Ada pertanyaan ya? Okey. Yang mana tu? Ada soalan. Silakan. Soalan daripada Muhammad Firdaus. Dia tanya dapat cash atau tolak semester fees? Okey. Yang ini setahu saya dia masuk ke dalam akaun. Kan? Dia masuk dalam akaun. Okey, kalau saya boleh silakan Puan Yani. soalan tu ya. Okey. Silakan Puan Yani. OUM ni pencerahan. Okay. Students tu wajib mendaftar dengan OUM dan kemudian kita akan minta number account yang memberi yang introduce tu. Putus lah Puan. Putus okey tak dengar tak? Betul-betul. Boleh? So OUM sekarang ni okey, tadi putus. Betul lah. Okay. So OUM akan kreditkan detail itu kepada akaun kita, insyaAllah. Tapi after first semester normally. Betul. And then untuk introduce tu, you tak payah explain about OUM. You just give the phone number dengan nama kawan you tu dan kita pihak OUM akan buat do all the explanation, insyaAllah. Okay? Ya. Okay, alright. Sarap jelas ya Cik Firdaus. Pencerahan tentang apa nama untuk semualah. Student tadi tu. Untuk semua student ya, untuk semua student yang aktif, untuk student yang aktif ya. Untuk student yang aktif yang masih aktif dalam semester boleh mendapat apa kata orang tu benefit daripada program SGSS ni lah. Okey, untuk keterangan lanjut boleh menghubungi learning center masing-masing dan mereka akan beri apa penerangan lanjut insya-Allah. Okey, doktor, saya tengok macam ada soalan dekat sini. Mungkin rasanya tadi ada soalan. Sekejap saya tengok sebentar sebelum kita teruskan tu. Ni ada macam pandangan ni. Mr. Lim, since I'm working as operator for 12 hours per day, after back from work, I'm getting very tired. So I couldn't give much time for study in situation. What can I do to do need advice please? Mana dia nak advice? Sebab dia pergi kerja, dia kerja 12 jam, bila balik dah letih. Apa advice kita pada rakan pelajar kita yang menghadapi masalah macam ni? Silakan doktor. Thank you very much Cik Nizam. Thank you very much Mr. Lim for the question. Don't worry Mr. Lim, study during the time that you feel comfortable with. Study during the time that you feel comfortable with. Remember that.
Miss Lim, yeah? Okay, Miss Lim. That's number one, that you feel comfortable. Number two, right? Please study, discipline yourself even though you're very tired and lethargic, you feel uncomfortable because of long working hours. But please make sure that you discipline yourself at least 1 hour a day. At least 1 hour a day. If you discipline yourself and you have quality time, then I'm very certain that you will be excel in your studies. Right? So trust me. Because better late than never, better do something than nothing. That means if you feel very tired, I know that you cannot concentrate, but I'm very certain that you know at certain point of time, there is a small portion of time that you feel comfortable with, and study during that time. 1 hour minimum actually. 1 hour a day. Discipline yourself. Okay, that is my response to your question, Ms. Lim. Doktor, saya nak tambah sikit Yes. untuk Mr. Lim ni. Silakan. Okay. Mr. Lim, understand you be tired when you come back from work. Okay, macam Dr. Nazri kata tadi, masa alpha dengan delta tu, gunakan masa tu terbaik. Kalau tak dapat nak baca pun tak apa, rakamkan, dengar rakaman lecture ataupun you baca sesuatu, you baca dengan suara anda sendiri, rakam dalam handphone anda, and then when you're resting, you just listen, because this might actually help you to remember better. So we have 4 types of learners: audio learners, visual learners, okay, dengan kinesthetic learners. Maybe if you are audio learner, when you listen, you can remember better. Thank you. Okay, alright. Terima kasih Madam Thank you very much. atas tambahan input tadi. Okay. Cik Nizam ada soalannya. I think you can angkat tangan. Cik Jamil. Angkat tangan tadi Cik Azuri. Azuri, Azuri ada tak- angkat tangan. Ya, saya ada angkat tangan. Silakan Puan Azuri. Okay, Dia dengan Syazmi. nama saya Azu, pronounce Azu. without the E. Oh, okay, Puan Azu Ya, alright. ya. Okay, soalan saya, how to retain information longer and easy to retrieve back when any required data or information lah. Maksudnya from the brain itself lah. Macam mana kita nak dapatkan information tu cepat pada timeline yang given. Probably let's say you need the data probably in 3 minutes time, and then macam mana you nak retrieve balik and retain it longer. Oh, okay. That's why tadi saya kata belajar tu must be during the right time lah, alpha and beta punya time tu, because you can absorb 96.5% daripada apa yang kita belajar tu, sama ada data atau benda yang bersifat statement. Yang kedua, bila umur kita meningkat, bila kita tak polish kita punya brain, kita kurang repeat the data, kita kurang mengulang-ulang data tu dan kurang mengulang-ulang statement tu, dia punya macam mana cakap, CPU pada otak kita ni, dia akan pergi ke belakang tau. Dia akan lambat nak pergi ke depan ni. Right? Dia macam CPU kita, bila kita on, dia akan pusing untuk cari maklumat tu, sampailah dapat ke maklumat yang kita nak. Begitu juga kita punya brain. Kalau kita kurang buat revision tentang data tu dan kurang membuat revision tentang statement tu, kita akan lambat nak recall data tu. Now, persoalan dia, doktor, macam mana kita nak cepatkan recall tu? That's why I always tell my male children, belajar ni kita kena gunakan mind mapping. Bila, okay, contoh kita ada 20 pages of chapter 1. 20 pages of chapter 1. When you read that 20 pages, make sure that you understand the content. And finally, you have to visualize them in terms of mind mapping. Dalam satu muka surat je, ambil drawing block, practice this. It's really practical. It's proven actually. Alright, buat satu mind map, tajuk dekat tengah-tengah, chapter 1 contohnya, or we are talking about the fundamentals of marketing, price, place, product, promotion. So akhirnya that 20 pages kita summarize them in 1 page only. Right? So that will enhance your brain and you will be able to retain the facts in your brain, in your memory. Dan perkara ni sangat-sangat berkesan sebab dulu masa saya belajar marketing, I did that. And that's why I managed to get masa tu ada 6 subjects for marketing and all A+ for that marketing subjects. During that time, one subject
20 chapters, 18 to 20 chapters. You just imagine how difficult it is during that time for me to memorize so many facts and figures. Right? So sangat-sangat berkesan gunakan mind mapping teknik ni. Cuba klik Tony Buzan dekat Google nanti, tengok macam mana teknik yang dibuat oleh Tony Buzan ni dalam konteks mind mapping. And then you will surprise that rupa-rupanya otak kita ni untuk cepat recall, practice satu tadi, melazimi, ingat-ingat, dan mind mapping tu sangat-sangat berkesan, sangat-sangat berkesan. Okay, may I repeat summarize what you said, not just to get it right. So meaning, I need to do mind mapping just to get executive summary for by subject. Jadikan dia dalam bentuk picture, right? Make it in graphic. Alright, thank you so much. Jadikan dalam bentuk writing. Sebab Puan Azu, saya nak pesan pada semua kat sini, teknik yang dulu-dulu masa kita belajar yang lipat-lipat tu buat nota tu tak practical anymore. It is not practical anymore. Because when you read the first page, the moment you read the fourth page, the last page, you have a tendency to forget whatever you have read in page 1. So how to solve this problem? Mind mapping. Mind mapping is the best approach. Okay? Okay, Doktor. Ada saya buka kepada ni pertanyaan daripada Cik Syazmir. Silakan Cik Syazmir. Tadi ada lambai Cik Syazmir, silakan. Cik Syazmir. Muhammad Syazmir. Cik Muhammad Syazmir Nadir. Nizam, Cik Nizam, boleh tak saya respon pada Puan Wan Nur Azlin ni? Dah 3 kali dah, kesian dia. Sementara Cik Syazmir belum lagi respon pada kita teruskan dengan respon pada Cik Azlin. Terima kasih Cik Nizam. Silakan. Puan Wan Nur Azlin, saya faham masalah Puan. Sebenarnya Puan ada withdraw satu subjek disebabkan Puan punya markah rendah sangat, walaupun dah ikut rubrik, walaupun dah tengok tutorial tu berulang kali kan. Di sinilah saya nak kata peranan ketiga tu sangat penting Puan Nur Azlin. You have to contact or communicate with the tutors personally to make sure that you are on the right track. Kebanyakan orang ni bila kita belajar, kita rasa kita faham, tetapi rupanya pemahaman kita tu bersalahan dengan the standard convention of that knowledge. Faham tak? Maksud saya, katalah chapter 4 tu cerita pasal chapter 4 cerita pasal human resource management. Dan kita faham tentang kita cerita pasal management, planning, leading, organizing and controlling. Tapi kita faham lain. Tetapi standard international academic convention punya maksud lain. That's why kita kena rujuk pada guru atau tutor, itulah peranan yang ketiga tadi. Rujuk pada guru and tutor to check with them whether you are on the right track or not. Cara paling simple macam mana, Doktor? Cara paling simple ialah rujuk dulu dengan kawan-kawan, betul tak tuan-tuan punya tahap pemahaman sama ke tidak dengan cara tuan-tuan punya kawan-kawan tuan-tuan dan perempuannya pemahaman. Check your level of understanding whether it is on par or similar to your friends level of understanding. Kalau sama, yang ini yang lepas tu kita rujuk pula pada pensyarah. Kalau jawapan dia sama, then only you can write the assignment properly based on your level of understanding. Kebanyakan pelajar dia tak score, dia kata dia ikut rubrik sebab rupanya dia jawab tu sebenarnya berlainan daripada apa yang ada dalam buku dan sepatutnya cara dia jawab. Sebab tak dapat guidance yang sepenuhnya daripada tutors, mungkin sebab kurang komunikasi, kurang communication. Okey, Puan Nur Azlin Okey, terima kasih Doktor. Saya buka kepada Cik Muhammad Hafizul, nampak dia ada lambai tangan dia, mungkin ada nak tanya. Cik Hafizul, silakan. Silakan Cik Hafizul. Silakan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, Syekh. Okey, apa khabar moderator semua, kawan-kawan sahabat saya dalam ni? Okey Doktor, dia macam ni lah, simple Doktor. So apa yang Doktor bagi tahu tadi saya faham lah. Alhamdulillah. Dan saya implement lah insyaAllah. Cuma satu masalah saya ni Doktor, macam mana saya nak dapatkan the best moment ataupun the best movement during the pandemic, because I full stress. Because why? Saya seorang yang extrovert. Okay. So, bila come to this situation, I jadi satu macam duduk dalam penjara. Okay, everything is down. Okay, and then dengan work from home nya, bila work from home Doktor tahu lah, dengan meeting online 24 hours, tak kira time and waktu. Jadi benda macam tu, saya, to be frank dengan Doktor, last semester I tak dapat score the subject because I target all my subjects A, Doktor.
Unfortunately, last semester ada satu subjek yang saya dapat B and I was so frustrated. I so depressed. Okay. And then for this semester, I hoping the best. And then for that semester, supposed to be I can ambil 3 subjek, but I drop one subject because I tak percaya diri. Itu isu dia. Isu dia sebab extrovert dengan introvert ni, saya dapat satu macam mana ya doktor? Dia jadi different environment, different condition. Dia bukan saya yang dulu. Saya minta doktor ulaskan sikit lah pandangan doktor. Okay, terima kasih. Thank you very much. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much Cik Hafizul. Sebenarnya macam ni Cik Hafizul. Hanya manusia, diri individu tu sendiri yang tahu bila masa dia berasa selesa. Ingat yang tu, konsep yang tu. Alright? Hanya manusia tu sendiri atau individu tu sendiri yang tahu bila masa dia rasa selesa untuk belajar. Okay? Ada orang dia kata, doktor saya 9 dengan 10 tu baru saya rasa selesa. 9 malam sampai 10 malam baru saya rasa selesa nak belajar. Belajarlah pada waktu itu. Okey. Katalah diri kita ni seorang sebelum tu result don't worry Cik Hafizul, sebab because even though out of 4 subjects you manage to get 3A and then this is 4 flat and then 1 B for example. B means like 3.00 if I'm not mistaken. If B plus 3.33 ya. Yeah? Katalah bila dicampurkan semua ni you are still excellent. Because your CGPA is still 3.7 something. Okay, then don't feel down because it is still considered as good. It is still considered as excellent. Jangan risau kat situ. Bila next semester nanti, improve. Sebenarnya untuk excel dekat OUM ni, you have to make sure that your subject tu mesti minimum tu B+. B+ means 3.33. Then you should be able to get a better grades later. Yang itu kena ingat tu. Okay Cik Hafizul, macam mana nak solvekan problem sebagai extrovert type of person? Extrovert ni seorang yang mudah bergaul dengan orang, sukakan yang happy-happy dan sebagainya. Macam ni lah, kalau nak hiburkan hati, kalau if you can play guitar, you play guitar, that's it. Sebenarnya kalau orang boleh main music pun dia akan merangsang dia punya minda, left brain and right brain. If you love to go for karaoke, then buat kat rumah karaoke tu. Asalkan hormon endorphin tu terkeluar. Bila hormon endorfin itu terkeluar, kita akan menjadi lebih sihat, lebih segar dan otak kita akan jadi lebih positif. Hormon endorfin tu. Kena ingat itu Kemudian dalam masa yang sama, katalah pukul 9, 10 malam, katalah doktor, saya dulu doktor, masa sebelum PKP, saya suka ngeteh. And then ajak kawan-kawan mengeteh guna Google Meet. It happens. Saya ada kawan-kawan dulu masa dekat MMU. Right? Dia orang sampai malam-malam pun kata kita minum, kita bincang-bincang. Sebenarnya indirectly, kalau kita dapat releasekan apa yang kita rasa dan kawan-kawan kita mendengar, sebenarnya 50% of your problem solved. 50% of your stress solved. Kalau kita dapat expresskan kita punya cerita ni pada kawan-kawan masa ngeteh punya session 9 to 10 PM tu tadi. Alright? Itu saya punya nasihat kepada Hafizul. Don't worry, insya-Allah there must be light in the end of the tunnel. InsyaAllah tak lama lagi ni bila semua dah sampai herd immunity ni, dia panggil herd community kan? Dia panggil herd immunity, sorry. Selepas tu kita akan rasa lebih lega dan kita akan dapat back to normal dan kita akan hidup kita akan lebih seronok dan belajar tu akan lebih jadi konsisten Cik Hafizul. Alright? So, apa nak solvekan problem ni doktor? Solvekan problem ni waktu-waktu ni cari kawan-kawan untuk melepaskan kita punya rasa, kita punya style yang extrovert tadi tu. Supaya kawan-kawan kita dengar apa yang kita cakap. Alright? Okay, saya menjawab soalan Cik Hafizul Thank you doktor, terima kasih. You're most welcome sir. Really appreciate it. Alright, thank you. Lepas ni ada tips yang lebih menarik sebenarnya tau. Tapi dah pukul 4.30. Okay, teruskan Cik Nizam Boleh kita teruskan. Lepas ni tunggu. Saya akan bagi tips yang lebih menarik. Doktor. Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya sebab tadi doktor kata untuk keluarkan hormon endorfin tu kita mengetih dengan kawan-kawan apa macam tu. Tapi kalau hormon endorfin ni kalau kita dia maksudnya bila kita mengeluarkan peluh kan? Betul. Keluar peluh betul lah.
Tapi bila kita keluar peluh, kita akan jadi lebih sihat dan hormon endorfin tu lebih terembes. Betul tak? Tapi dalam yang sama, kalau hati kita suka pun sebenarnya, suka pun, kelenjar-kelenjar yang ada pada sistem tubuh badan kita ni pun akan jadi aktif. Itu juga akan merembeskan hormon endorfin juga. Oh, jadi mengapa sebab saya suka hiking. Jadi saya rasa macam melalui cara tu pun boleh kan? Boleh. Puan Salwana berbual lah dengan kawan-kawan yang sama satu kuliah dekat OUM ni. Carilah kawan. Berbual dengan dia. Okey? Doktor, boleh saya tambah sikit doktor? Silakan Cik Ahmad. Sorry doktor, saya baru masuk tadi. Tapi kalau macam untuk kes Encik Hafizul ni, dan saya ada buat group study sebenarnya dari semua kos lah. So kita orang memang hampir setiap malam memang akan buat assignment sambil berborak, karaoke apa semualah. Tu untuk express, sebab memang saya faham dia stres bila kita buat seorang-seorang ni. So bila buat ramai-ramai dalam GM tu, dia rasa macam kita lepak dekat kedai mamak, buka komputer masing-masing tapi buat assignment sambil borak macam tu. Mungkin Encik Hafizul boleh try benda tu. Tips yang menarik daripada Cik Amar tu. Lepas ni tunggu Hamidia dengan nasi kandang immigration buka. Terima kasih Cik Amar atas tips tu ni. Okey Zain. Itu sebab saya kata bila belajar ni kita memang kena berguru satu, dan dalam belajar ni kena ada kawan. Sebab kawan ni akan perbetulkan kita kalau kita salah faham. Guru ni pula akan mengesahkan apa yang kita faham. That's why kena communicate frequently with your e-tutors. Right? Okay doktor. Dalam perbincangan kita tadi, doktor ada cerita pasal menghafal. Menghafal. Jadi menghafal ni memerlukan daya ingatan yang sangat kuat lah. Jadi kalau nak menghafal, daya ingatan memang kena sangat kuat. Jadi macam mana apakah cara untuk kita meningkatkan daya ingatan kita tu? Mungkin tips ni sesuai untuk semua pelajar, sebab ada orang suka menghafal. Daya ingatan tu perlu kuat untuk menghafal ni. Jadi silakan doktor. Macam mana caranya tu? Okay, terima kasih Cik Nizam. Okay, now tuan-tuan dan perempuan, remember this. Dalam The Secret of Ancient Chinese Arts of Motivation ada mengatakan bahawa kalau tuan-tuan sekadar membaca saja, tuan-tuan akan ingat 10% saja. Kalau tuan-tuan hanya mendengar saja, tuan-tuan hanya akan ingat 20% saja of the knowledge. Tetapi kalau tuan-tuan baca, dengar dan tuan-tuan sebut benda tu at the very least in front of the mirror, tuan-tuan akan ingat 95% daripada apa ilmu yang disampaikan tadi. Ingat benda tu. Sebab tu saya suruh anak-anak saya before final exam, during masa belajar tu, whatever you read, you have to tell ayah. You must tell me whatever you have read. Ataupun at the very least, you speak in front of the laptop. Rupa-rupanya, apa yang kita cakap ni adalah apa yang kita fikir dan apa yang kita faham. Dan apabila kita bercakap berdasarkan apa yang kita fikir dan kita faham, 95% of the knowledge will be strongly embedded in your brain. 95%, according to the Secret of Ancient Chinese Arts of Motivation tu mengatakan, will be strongly embedded in your brain. Sebab itulah kalau kita tengok, macam mana pemimpin-pemimpin politik ni boleh ingat banyak sangat fakta? Sebab bila dia orang dengar fakta tu, dia baca fakta tu, dia sebut. They tell others, they share with others, they impart the knowledge with others. Itu sebab betul lah tu bila saya praktis, bila profesor saya kata, Nazri, when you read something, you listen something, you share with others. That's why until today I still remember marketing can be defined as a social and managerial process by which individual or groups obtain what they needs and wants through creating and exchanging value with others. Until today I can still remember manggis, Garcinia mangustana, durian, Durio zabatinos, padi, Oryza sativa, chicken, Gallus domesticus. Kalau kita campurkan semua jadi cerita Mexico pula. Tapi benda cerita ni lah yang menyebabkan saya ingat sampai bila-bila. That's why isteri saya selalu cakap, dulu kawan-kawan saya panggil saya master tau. Dia ingat saya ni working dictionary. Tapi ramai lagi kawan-kawan saya dia kata, Nazri, you are not working dictionary. You are a walking encyclopedia. Saya kata, no. Actually, if you notice, whatever we learn in the class, I always share with you, am I right? And that's why I can strongly memorize the point. Itu yang saya nak cerita, share nombor satu ni. Jadi siapa pun yang belajar dekat OUM, lepas ni kalau dia baca buku, dia tengok apa yang lecturer tu bagi, lecture notes ke apa online, lepas tu after 5 minutes dia kena share dengan dia punya siblings, dengan dia punya spouse.
Dia kena share dengan anak-anak dia. Sebab apa? Ilmu yang tidak disampaikan dalam tempoh 24 jam, dia akan hilang. Remember that? Ilmu yang tidak disampaikan selepas 5 minit daripada apa yang dia dengar tu, dalam tempoh 24 jam, dia akan hilang. Right, remember that. That's number one. Number two, remember, otak kita ni, otak manusia ni, kita punya sistem tubuh badan ni, ada orang dia aktif, ada orang dia visual, ada orang dia bersifat auditory, ada orang dia bersifat kinestetik. Sebenarnya ada 4 lah, analyzer. Tapi saya nak cerita kat sini orang yang bersifat visual, auditory dan kinestetik. Tuan-tuan tengok pada diri tuan-tuan sendiri ya. Tuan-tuan ni kalau suka pandang macam ni tau, mata tuan-tuan macam ni lah. Kalau ada soalan je, pandang atas. Alright? Sama ada ke kiri atau ke kanan. Tuan-tuan adalah orang jenis visual. Bila tuan-tuan jenis orang visual, tuan-tuan bila belajar, tuan-tuan kena dah dengar, kena cakap, kena tunjukkan pada orang lain dan tuan-tuan kena belajar melalui grafik, lukisan. Baru tuan-tuan akan strongly remember whatever points that you have read or whatever points that you have seen or whatever point that you have heard from the tutors. Kalau tuan-tuan jenis macam ni kan, mata macam ni je. Ada orang yang macam ni kan, Cik Nizam betul tak? Ada orang jenis, apa Betul. Apa, kan? Orang macam ni adalah orang visual. Orang visual dia adalah, konsep dia adalah seeing and reading. Dia tengok, dia baca, tapi dia kena lukis. Baru dia boleh ingat sampai bila-bila. Tuan-tuan ingat benda ni. Kalau tuan-tuan rasa belajar kat UM susah nak lekat, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan sama ada visual ke tidak. Katalah tuan-tuan ni seorang yang pandang melintang macam ni lah. Kalau berfikir je melintang. Macam ni, melintang Tuan-tuan adalah seorang yang jenis mendengar dan sukakan akan discussion, listening and speaking. So that's why tuan-tuan kalau nak strongly remember whatever being learned in the lecture, once you have learned, when you have studied, then you have to speak to someone else. Ini dipanggil tuan-tuan sebagai auditory type of person. Auditory. Tadi saya cakap visual kan? Yang ni tadi auditory. Macam mana nak tahu kalau tuan-tuan selalu macam ni? Macam tu. Tengok kiri, tengok kanan, melintang. Tuan-tuan adalah auditory. Okay? Cara belajar, dengar, discuss. Dengar, discuss. Because that is your nature. That is your nature. Tapi ada orang dia kinestetik. Macam Cik Hafizal tadi, dia mungkin kinestetik. Biasanya kalau kita bercakap dengan Cik Hafizal, dia akan fikir cara macam tau. Kejap lagi ni. Bro, sebenarnya, dia kan cakap, dia akan pandang bawah dulu. Aku rasa bro, dia kan cakap macam ni tau. Dan biasanya orang macam ni dia bersifat entertainer sikit. Kadang-kadang dia suka buat lawak, dia suka orang-orang dia happy. Orang macam ni, kalau dia belajar, dia suka touching and doing. Dan dia adalah orang yang suka belajar dalam environment yang happy. Sebab tu tadi, Cik Hafizal dia tak boleh belajar dalam keadaan yang sekarang ni. That's why saya kata kalau orang-orang macam ni biasanya dia kena, masa dia rehat tu dia kenalah main gitar ke. Masa berehat tu dia kena tengok TV yang happy-happy ke, tengok YouTube yang kelakar-kelakar ke macam Mr. Bean ke. Baru dia ni jenis orang yang boleh capture apa yang dia belajar dan ingat untuk a longer period of time. Right? So saya nak cerita yang benda tu. Okay, settle saya ulang balik. Mesti ada visual, ada orang bersifat visual, ada orang bersifat auditory dan ada orang bersifat kinesthetic. So you must know yourself. Or you must know thyself. That means you must know yourself better. You know yourself better, right? So you gauge yourself whether you are visual, auditory or kinesthetic. Okay, clear benda tu Dan jangan lupa 95% tadi, the secret of ancient Chinese arts of motivation, whatever you have learned, you must share with others. Katalah seorang tu dia analyzer, saya tambah lagi satu lah, analyzer. Dia ni seorang yang kalau bercakap dengan dia akan terkebil-kebil. Kenapa dia terkebil? Dia terkebil-kebil sebab dia fikir dulu sebelum dia jawab. Tetapi orang macam ni biasanya sangat detail. Doktor, macam mana kita nak tahu kita ni orang yang detail atau tidak? Kita ni analyzer ke tidak? Orang macam ni biasanya dia left brainer. So orang macam ni bila belajar dia kena nota yang sangat spesifik. Dia kena belajar yang guna highlighter tu ke, dia tengok nota tu sangat spesifik baru dia boleh faham.
dan dia jenis suka yang bercakap dengan diri sendiri. Nazri, kau boleh buat Nazri, senang je. Alamak, it's okay man. It's not the end of your life if you fail. Nampak tak? Dia macam tu tau. Dia sini cakap, ini adalah orang-orang yang bersifat analyzer. Tetapi yang paling dominan dalam dunia ni adalah sama ada orang tu visual, auditory ataupun kinesthetic. Remember this. Cik Nizam orang mana? Visual Saya visual rasanya sebab saya suka menggambar kan. Kita sama Cik Nizam. Kita sama. Alright. So, sebelum kita pergi yang last kali saya nak cakap untuk untuk yang soalan tadi tu. Saya nak tuan-tuan dan perempuan tahu, otak kita ni ada left brain and right brain. Nah, ni semua kena buat. Tuan-tuan dan perempuan. Cuba buat tangan tuan-tuan begini. Ini ujian yang dibuat oleh Dr. Alan Mendel. Cuba tuan-tuan buat tangan tuan-tuan macam ni. Semua buat. Cik Nizam buat Okay. Alright. Cik Nizam buat Cik Nizam? Hello, Cik Nizam? Hello. Okay. Okay, dengar Alright. Okay, tuan-tuan dan perempuan, buat tangan tuan-tuan dan perempuan macam ni Saya nak ajar tuan-tuan ni. Kalau ibu jari kiri yang berada di atas, bermakna tuan-tuan dan perempuan adalah right brainer. Kalau ibu jari kiri yang berada di atas, bermakna tuan-tuan adalah right brainer. Kalau ibu jari atas. Kalau ibu jari kanan yang berada di atas, maknanya anda adalah left brainer. Now, macam mana nak double check benda ni? Buat tangan tuan-tuan macam ni. Kalau orang yang right brainer, biasanya tangan kanan ni akan keluar. Kalau orang yang left brainer, biasanya tangan kiri ni akan keluar. Dalam otak kita, Cik Nizam tangan kiri? Tadi kanan, lepas tu kiri kan? Yang ni syukur Alhamdulillah. Bermaknanya apa Cik Nizam? You have a balanced left brain and right brain. Very good. You have a balanced left brain and right brain. Both came out. Mine both came out. Both came out. Both right or left, madam? I mean both left and right. Left and right, Yeah. Okay, when you do like this, left or right? That one was left. Left. When you do like this, left or right? Both sides I was holding the arm. Alamak, ni macam Betul. Madam, no. Dia mesti ada yang dominant. Okay, kalau madam So I have to do again. Kalau madam silang kaki, alright, madam selalu kaki apa yang ke atas? Kiri atas. Okay, that means madam, you have a balanced left brain and right brain. Sebenarnya that happens actually because of your pituitary gland. Pituitary gland is actually behind your nose. Oh, I see. Gland is behind your nose. Pituitary gland ni, the size is like this. But pituitary gland control everything. Control your heartbeat, control your nerve, control your your blood vessel movement kan, semua dalam ni kan. So, wow. Kalau orang yang left brain ni biasanya dia very sharp. Kalau dia very sharp, bermaknanya dia pandai subject mathematics and calculation subject dan accounting subject. Kalau right brainers ni dia lebih kepada social science subjects and then very good in reading subjects and communication also very good. Yes. That's so me. Okay. That means if for those who are actually katalah dominant right brainer, kalau pelajar-pelajar yang dominant right brainer, dia adalah orang yang membaca, suka kesenian, suka reading and remember, dan jadi dia kena spend masa yang lebih untuk calculation subject. Faham tak? Right, dia kena spend lebih masa untuk subject. Tetapi kalau orang yang left brainer dominant, dia kena spend masa yang lebih untuk reading subject. Sebab dia punya left brainer tu dah memang automatically, naturally, dia memang a very good thinker in mathematics. Calculation subject no problem anymore. Dia cepat tangkap. Jadi apa yang kekurangan dia sekarang? Membaca. So dia kena lebihkan masa untuk membaca and memorizing certain things. Baru itu strategi belajar yang betul. Dia tahu dia left brain ataupun right brain. Okay? So ada soalan tak setakat ni? Okay, harap clear dengan penjelasan doktor dari segi strategi menghafal tadi tu.
Exactly. Nampak tak? Kalau orang yang Betul. kalau orang tu tahu dia left brainer, dia lebihkan masa menghafal kat sini, right brainer. Kalau dia tu right brainer, dia gunakan masa yang lebih untuk buat subject calculation. Baru betul, dia kena reverse way. Dia kena reverse way. That's why when I measure, that's why when I measure myself, I am a right brainer. Walhal bidang saya dulu adalah civil engineering. Civil engineering dia kena left brainer. Sebab tu bila saya dapat scholarship by JPA, saya fokus on business, saya excel in business punya subjects. Nampak tak? Sebab I am a right brainer. Right brainer. Faham baru sesuai ya Doktor? Baru kena ya Doktor? Barulah kena. Barulah kena. Doktor, kalau yang balance macam mana pula? Okay, yang balance ni alhamdulillah siru ala barakatillah, you are so lucky. You know why? Because dia boleh balance kan 1 jam belajar subjek reading, 1 jam belajar subjek calculation, no problem at all because you are balanced. Okay? Cuma saya nak beritahu kat sini orang yang left brainer ni jangan main-main dengan dia kalau dia jadi boss. Dia memang very sharp. Dia memang very sharp. Bila dia kata A, that means A lah. Janganlah pandai-pandai ubah. Semua facts and figures. Orang yang right brainer ni dia lebih kepada tolerance, empathy and sympathy is very high. Sebab tu kita tengok cara mak bapak yang didik anak left brainer dengan cara mak bapak yang didik anak right brainer berbeza. Lepas tu anak saya, bidang dia accounting. Ada anak saya yang lagi satu, subjek mathematics. Isteri saya mathematics. Tapi anak saya yang kedua ni, walaupun accounting, dia punya tendency, inclination dia actually language. Sebab dia right brainer. Dia right brainer. Nampak tak? So benda ni kita kena tahu. Alamak, banyak bagi hari ni Okey Doktor. Okay, lagi satu saya nak tekankan kat sini, tuan-tuan dan perempuan. Lagi satu kalau last Cik Nizam sikit lagi kalau nak ingat banyak, ada satu profesor nama dia Profesor Dr. Nur Hisham. Profesor Dr. Nur Hisham ni dia pakar dalam bidang color vibration therapy. So Profesor Nur Hisham kata kalau kita nak belajar dalam keadaan yang tenang, concentration rate kita very high, hari Isnin pakailah baju berwarna putih. Ingat tu. Hari Selasa pakailah baju berwarna pink atau purple. Right? So dia boleh absorb tenaga yang ada di luar ni so that we can focus in what we do. Termasuk belajar. Kalau hari Rabu warna biru. Ingat yang tu Hari Rabu warna biru. Saya ulang Hari Isnin warna putih. Hari Tuesday pink or purple. Okay. Wednesday blue color. Blue. Okay. That's why kalau nervous blue color. Then okay, right? And then kalau Thursday, yellow. Thursday, yellow or orange color. Orange color. Friday, green color. Friday, green color. Saturday, red color. Saturday, red color. Right? And then Sunday, black color. So inilah dia dipanggil sebagai color vibration therapy that will increase the capacity of your brain to be more focused whenever you read something or whenever you attend certain courses or programs or lectures. Inilah cara-cara dia untuk kita strongly remember the points that we have read. Saya turunkan banyak ilmu tu. Right? Boleh cuba tu. Okay, jadi lepas ni kelas setiap hari Sabtu kena pakai merah dah tu. Penuh merah kan? Betul. So ingat tadi, saya ulang balik. First, visual, auditory or kinesthetic or analyzer. You have to gauge yourself. Number 2, you have to know yourself whether you are left brainer or right brainer. Number 3, you have to study using color based on color vibration therapy. Based on the color vibration therapy by Professor Dr. Nur Hisham. Okay, so that you can absorb the aura from outside, then you can remember certain things for a longer period of time. Okay, itulah jawapan kepada soalan bagaimana strategi untuk menghafal. Okey, tuan-tuan dan puan boleh cuba untuk kelas akan datang. Kita tengok kalau tuan-tuan punya kelas hari Sabtu kita pakai baju merah semua. InsyaAllah
dengan panduan tadi, kita akan boleh tengok kan apa positive thing yang berlaku pada kita insya-Allah. Jangan tutor pula heran. Oh, Gongsi Fajai Sining Kuala. Kenapa semua merah ya? Okey doktor. Maklumlah bila dalam pandemik ni kan, bila belajar online ni banyak cabaran dia. Bila cabaran banyak ni, kita akan mudah stres sebenarnya. Ya. Bila ada cabaran yang banyak, kita mudah stres. Maklumlah bila belajar secara online ni ada saja yang menyebabkan stres. Macam-macam yang menyebabkan stres. Jadi saya rasa mungkin kita boleh kongsi bersama di sesi ni doktor. Apakah strategi untuk kita menangani stres ni doktor? Stres ni memang kata orang tu kalau dah stres ni tak boleh buat apa dah. Jadi insya-Allah kalau ada strategi tertentu yang boleh kita share, mungkin boleh bantu pelajar-pelajar kita keluar daripada stres tu insya-Allah. Silakan doktor. Alright. First, belajar memang stres. But kalau kita tak belajar, kita akan lagi stres. Belajar memang susah. Kalau kita tak belajar, kita akan jadi lebih susah. Right? Sebab what makes a difference from you and your friends? Knowledge. Tapi kalau macam mana kita nak belajar kalau kita dalam keadaan stres? Sebab tu kalau kita tengok sportsman atau sportswoman ni, kalau dia stres saja, dia nervous, dia akan start to do like this. Start to do like this. Sebab dia akan, kalau kita buat macam ni, tengok Martina Navratilova dulu masa main tenis. John Borg masa dia main tenis dulu. Kalau kita tengok apa yang dibuat oleh John Borg, Ivan Lendl masa dia main tenis dulu. Apa dia buat? Dia akan buat macam ni. Kenapa? Dia blow the thumbnail ataupun dia blow finger like this. Sebab di sini ada saraf-saraf yang sensitif untuk hantar signal kepada medulla parasympathetic, heart, respiration and blood pressure kita. Kita akan jadi lebih stable. Dan kalau kita buat macam ni, dia sebenarnya dia akan melegakan kita punya sistem jantung dan respiration system akan menyebabkan kita punya blood pressure akan menurun. Sebab tu kalau tuan-tuan rasa stres, tuan-tuan kena selalu amalkan macam ni. Dia akan menghilangkan tuan-tuan punya stres. Tetapi satu fakta yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham ialah kenapa manusia selalu stres? Manusia selalu stres sebab kajian mengatakan bahawa dia terlalu memikirkan benda-benda yang tak terjadi langsung. Right? Sebenarnya risau yang sebenar kajian saintifik mengatakan adalah 4% only. Tetapi kita memikirkan selebihnya 96% tu kita fikir perkara-perkara yang tak terjadi langsung. Right? Perkara yang tak terjadi langsung kita fikir. Sebab tu kita akan jadi stres. Contoh, alamak susah hatinya aku buat assignment ni sekarang, belum tentu pensyarah aku terima ni, betul ke ni aku buat. Dia risau benda-benda yang tak sepatutnya dia risau. Kajian saintifik mengatakan risau sebenar is actually 4% only. Yang sebenarnya adalah perkara yang dirisaukan sebenarnya tidak terjadi langsung. Sebab tu memerlukan komunikasi yang baik dengan academic staff, komunikasi yang baik bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain untuk mengurangkan kadar kerisauan itu. Satu lagi, kalau tuan-tuan dan perempuan dah risau sangat kan, tuan-tuan punya masalah prefrontal cortex ada problem kat sini, tuan-tuan buat macam ni tau. 3 jari ni, tuan-tuan tekankan di sini. Selama 30 second. Tuan-tuan tekan aja. Kalau tuan-tuan tekan ni, dia sebenarnya akan menyebabkan tuan-tuan akan rasa lebih relax lepas tu. Saya kalau nak pergi interview ke apa kan, saya akan, antara salah satu caranya saya akan buat macam ni lah, saya tekan. Dia akan menyebabkan brain kita tidak akan rasa stres. Dipanggil distressing your brain. Distressing your brain in 30 second. So you must press your nerve for relaxation, which in the end will make your prefrontal cortex become more relaxed. Ni tadi, 30 second tuan-tuan buat itu. Yang kedua, saya nak ajar tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar butterfly hug? Ini dibuat oleh Kementerian Pendidikan pada guru-guru yang stres. Butterfly hug ni, tuan-tuan kena buat macam ni. Kalau belajar, tuan-tuan kena buat macam ni. Okay. Tuan-tuan tepuk dada ni sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Relax. Masa belajar kena macam ni. Untuk mengurangkan stres. Yang kedua, selalu buat macam ni. Letak tangan macam ni, tepuk. It's okay man. It's okay Nazri. It's nothing wrong for you. It's okay. No problem if you feel. Because it's not the end of your life. Saya selalu cakap macam tu.
It's okay, Nazri. It's okay. Take it as a challenge. It is okay, man. Just do it. Sebenarnya, orang Mexico dulu, dia selalu buat benda macam ni. Kenapa? Dia nak mengurangkan kesedihan dan kerisauan yang ada pada diri dia. Dan kaedah ini sangat popular di Mexico. Yang ketiga apa? Letak tangan tuan-tuan dan perempuan kat sini. Tepuk. It's okay, Nazri. It's okay, man. Just study. I know you can do it. Sebenarnya, interpersonal luar. Tetapi what important most is your intrapersonal. Cakap kat dalam diri ni. Dia akan menyebabkan kita lebih relax. Then you feel more motivated to pursue your studies. Pedulikan apa orang lain cakap. Pedulikan what happen around you. Your duty now is to study and make yourself feel comfortable and no stress at all. So ni cara dia. Sebab itulah kawan-kawan Cina saya ramai buat macam ni. Ramai buat macam ni. Tepuk kat sini tuan-tuan Tepuk kat sini. Sebenarnya butterfly hug ni guna konsep yang sama. Dia akan menyebabkan kita lebih relax dan tidak stres. Try that. Okay? Dan selalu kata kat diri sendiri, you can do it, man. You can do it. Ini kaedah yang dibuat oleh orang Mexico. Ini kaedah yang dibuat oleh orang Cina. Ini kaedah yang dibuat oleh orang-orang putih, Mak Saleh. Selalu macam ni. Okay? Tuan-tuan dan perempuan, kalaulah tuan-tuan rasa macam stres sangat, susah sangat nak handle the stress kan. Ada beberapa cara yang tuan-tuan boleh guna berdasarkan tangan. Kalau kita rasa cemas, bila belajar je rasa cemas, ini kaedah ni dipanggil sebagai Shinjutsu di Japan. Right? Di Japan digunakan secara meluas. Shinjutsu. Tuan-tuan ingat benda ni Kalau tuan-tuan rasa cemas, kenapa rasa berdebar-debar ni, cemas ni, tuan-tuan gunakan ibu jari ni, tangan ni, picitkan ni. Picit saja. Okay, picit saja. Right. Kalau tuan-tuan rasa takutnya nak exam dekat OUM ni, tuan-tuan gunakan ni, jari telunjuk ni. Tekan macam ni. Tekan saja sampai tuan-tuan akan rasa relax. Kalau tuan-tuan marah, maknanya dekat belakang ni, kalau orang marah, lepas tu dia kena tarik nafas dan count 1, 2, 3 until 20. Sebab apa? Dekat belakang ni, dia ada satu sistem otak, kalau orang marah, dia tak boleh kontrol ni dah. Tak boleh kontrol sebab dia marah. Benda ni kat belakang. Jadi macam mana nak kontrol yang paling senang? Ni jari hantu ni. Jari tengah ni. Buat macam ni. Ni dipanggil Shinjutsu. Kalau sedih, tuan-tuan nak handle sedih tu, nak kontrol sedih, belajar je rasa sedih. Sebab hilang mood, kan? Tekan yang ni, jari yang ni. Macam ni. Dan untuk mendapatkan self-confident, you can do it, man. You can do it. Jari ni. Tekan macam ni. Tekan aja. Tuan-tuan akan rasa perubahan yang sangat ketara. Sebab kalau tuan-tuan tekan ini, tuan-tuan akan improvise tuan-tuan punya perut dan limpa. Akan menyebabkan tuan-tuan hilang rasa cemas tu. Okay? Kalau tuan-tuan klik yang ini, tuan-tuan akan improvise buah pinggang dan pundi kencing yang menyebabkan tuan-tuan akan hilang rasa takut. Okay? Kalau tuan-tuan tekan yang ini, tuan-tuan akan hilang rasa marah sebab tuan-tuan akan improvise hati dan pudi hempedu, tuan-tuan dan perempuan. Alright? Yang kalau tuan-tuan tekan yang ini, tuan-tuan akan improvise tuan-tuan punya paru-paru dan usus besar, akan menyebabkan tuan-tuan hilang rasa sedih dan hilang emosi negatif. Yang kelima, kalau tuan-tuan nurut jari kelingking, tuan-tuan akan improvise jantung dan juga usus kecil yang menyebabkan tuan-tuan punya emosi lebih steady dan lebih percaya kepada diri sendiri. You can do it, man. You can do it. So saya ulang balik tadi, first tell yourself you can do it, man. Butterfly hug, don't forget. And then don't forget about how to massage your finger. Then you'll feel a lot better after this. Alright? Itu saja. Alright, itu cabaran nak hilangkan stres lah dalam belajar. Banyak tips yang doktor bagi tu. Boleh tengok
Mexican style boleh. Yang tadi betul ya? Boleh Style orang putih boleh ya? Japanese pun boleh. Macam-macam style boleh kita pilih untuk kurangkan stres kita tu, insya-Allah. Jadi harap tuan-tuan dan puan dapat ikutlah style yang mana yang lebih sesuai dengan tuan-tuan dan puan. Mungkin Japanese style, mungkin orang putih punya style atau Mexican punya style tadi kan? Mungkin sesuai untuk kurangkan stres, insya-Allah. Banyak tips yang telah di-share oleh doktor tadi. Jadi kita boleh pilih lah insya-Allah mana yang bersesuaian dengan kita tu, insya-Allah. Jadi nampak ada soalan dekat sini, tapi tak apa, kejap. Saya kemukakan ni soalan daripada Farhan Abdullah ni, doktor ya. Ni ada soalan ni pun tadi lah lama dah kot dia. Macam mana nak handle study bila anak-anak ganggu, dia kata. Dia kata dia ada orang anak, ada umur 4 tahun, ada 7 tahun dan dia single mother. Macam mana nak tangani, kata dia. Sebab dia ada semangat nak belajar ni, tapi bila anak-anak ganggu tu terganggu, kata dia. Apakah tips yang boleh kita kongsikan, doktor? Silakan, doktor. Alright, saya share pengalaman sendiri dan juga pengalaman sahabat-sahabat saya. Itu sebabnya bila kita belajar ni, first kali komitmen tu kena steady. Maknanya kita kena fahamkan pasangan kita bahawa kita ni nak belajar. Jadi waktu kita belajar, kita minta supaya kita punya pasangan kita tu dapatlah tolong jaga anak ni dan dapatlah meringankan sedikit beban kita untuk sejam atau 2 jam saja supaya kita boleh fokus dalam belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya tuan-tuan dan perempuan saja yang tahu bila anak-anak tuan-tuan dan perempuan tidur. Okey, jadi bila waktu anak perempuan, tuan-tuan dan perempuan tidur tu, tuan-tuan gunakanlah masa 1 jam sekurang-kurangnya untuk tuan-tuan fokus kepada study, dan that's it. Itulah kaedahnya, dan buat assignment juga. Dan itulah kaedahnya sebagaimana yang saya nyatakan untuk memudahkan urusan tuan-tuan dan perempuan waktu belajar ni. Pertama, fahamkan pasangan, dapatkan sokongan daripada pasangan. Yang ketiga, tahu bila anak-anak rehat, dan pada waktu itulah tuan-tuan dan perempuan wajib belajar pada waktu itu. Alright, itu jawapan Cik Nizam kepada persoalan tadi. Mana? Kena tunggu tengok time yang selalu dia tidur tu, boleh kita gunakan waktu tu lah, doktor ya? Sebab saya ada kawan dan akhirnya dia buat macam tu dan dia habis PhD dia. Alhamdulillah. Habis PhD dia. Pasangan kena faham. Mungkin kita boleh gunakan tips tu lah masa tidur, masa anak nak tidur tu kan? Yes. Okey, doktor. Ya. Seterusnya, doktor. Dalam kehidupan kita ni, kata doktor, dalam apa jua pun, komunikasi itu sangat penting. Komunikasi. Jadi bila kita dalam belajar ni pun, komunikasi antara kita dengan rakan-rakan, antara kita dengan tutor adalah amat penting untuk kata orang tu build relation antara kita tu kan. Jadi komunikasi yang kata orang tu yang mantap akan bagi perubahan yang baik. Tapi kalau komunikasi yang kurang mantap akan mungkin menyebabkan timbul berbagai isu. Jadi apakah tips yang boleh doktor bagikan untuk kita kongsikan bersama? Komunikasi cara mana yang terbaik itu? Supaya kita dapat komunikasi yang paling baik, supaya kita dapat menjana sesuatu yang lebih baik daripada komunikasi itulah. Silakan, doktor. Okey. Saya ada seorang, terima kasih Encik Nizam. Saya ada seorang sahabat profesor. Dia ni dia kata kat saya, dia belajar mendengar di Amerika Syarikat selama setahun. Dia belajar mendengar, how to be a good listener. Sebab tu bila saya bercakap dengan dia, biasanya sahabat saya ni profesor di UiTM, walaupun dia dah tinggi pangkat dia pada waktu tu, bila dia bercakap dengan saya, dia akan buat macam ni. Oh, really Nazri? Really? Oh, I feel pleased with you. Dia kata. So that means dia punya kaedah komunikasi tu sangat mantap. Bila saya tanya-tanya dan terus bertanya dengan dia, dia kata dalam hidup ni yang menjadi tonggak kepada kekuatan kita ialah how excellent is your communication skill. Right? Kita mungkin ada high tech, teknologi, tetapi kebanyakan manusia sekarang dia kurang high touch, sentuhan. Dan sentuhan itu boleh berlaku secara fizikal dan sentuhan juga boleh berlaku secara verbal. Dan sentuhan yang paling menangkap hati orang biasalah sentuhan secara verbal ni. That's why bila bercakap dengan pensyarah tuan-tuan, berhati-hati. Bila bercakap dengan sahabat-sahabat yang belajar dengan dalam OUM ni pun, berhati-hati. Okay? Think twice before you say something. Sebab telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Sebab pulut santan binasa, right? Sebab mulut badan binasa.
Right? So benda yang paling susah dalam dunia ni untuk kita tarik balik ialah apabila kita terlajak berkata perkara-perkara yang tidak elok. Kerana apa? Sebab dalam sistem komunikasi ada orang yang suka bercakap. Bila orang yang bersuka bercakap ni akan timbullah satu masalah lain di mana in the end akan ada problem. Bila banyak bercakap akan banyak kesalahan. Bila banyak kesalahan akan banyak dosa. Banyak dosa akan menumpulkan kita punya ketajaman fikiran. Banyak dosa akan menumpulkan kita punya ketajaman fikiran. So tuan-tuan dan puan-puan, belajarlah menghormati orang lain. Cara bercakap tu penuh dengan etika. Jangan kutuk orang lain, jangan backstabbing orang lain, jangan berceritakan tentang keburukan orang lain di hadapan. Sebab kalau hari ini kita boleh ceritakan keburukan pada orang lain tanpa kita ketahui, satu hari nanti orang lain juga akan ceritakan keburukan kita pada orang lain juga. Dan kalau kita kalau seorang kawan-kawan kita yang mencapai kejayaan yang cemerlang dalam OUM, kita ucapkan tahniah kepada dia. Kerana apa? Kerana jangan lupa bahawa what you give you get back. What you give you get back. Apa yang kita, termasuk apa yang kita cakap, mendoakan, ucap tahniah, benda tu juga akan berlaku kepada kita di masa yang akan datang. Right? So yang terakhir sekali saya nak pesan, kata pepatah Cina, The Secret of Ancient Chinese Arts of Motivation, mengatakan bahawa dalam dunia ini 1000 orang kawan sangat sedikit, tetapi satu orang musuh sangat banyak. Lesson learned, moral of the story. When you study, don't even create one enemy. Jangan ada musuh langsung. Belajarlah. Dengan cara kita baik dengan semua orang, say something good, think something good, and I really believe that you can excel in your studies, right? In OUM. Okay, itu saja yang saya nak cakap. Nanti sebelum saya end up the session, saya nak cakap something yang apa yang disebut oleh Jack Ma. Boleh Cik Nizam Boleh Doktor. Okay, boleh ke sekarang ni saya cakap? Boleh teruskan Doktor. Tuan-tuan dan puan, untuk mengakhiri workshop saya pada kali ini, presentation pada hari ini, saya nak tuan-tuan ingat sesuatu. Saya ni of course lah, I really respect Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But at the same time, dalam konteks dunia ni, ada seorang personality yang saya suka sangat dengar dia punya ceramah. Siapa dia tu? Jack Ma. Seorang yang belajar tak berapa pandai, cuba nak belajar masuk universiti ditolak, cuba nak minta Harvard, Oxford University ditolak sampai 10 kali, cuba nak buat bisnes, semua orang pandang rendah tentang bisnes dia. Tetapi apa kekuatan yang ada pada Jack Ma ni? Mental dia kuat. Kalau dia kata dia nak achieve something, dia akan buat. Macam tu juga dengan kita. If you want to achieve degree, if you want to hold degree, that's it. Every day talk to yourself, you can achieve it. Tak ada mustahil. Kalau orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Jack Ma daripada orang susah jadi one of the richest man in the world. Dia punya harta saja estimated worth 37 billion US dollar. Kita 37 ringgit je ada dalam bank. Dia 37 billion US dollar. Okay, apa Jack Ma cakap? Listen to me very carefully. Jack Ma kata, number one, you don't have to be smart, but be the first. You don't have to be smart, but be the first. Jadikan orang yang pertama dalam keluarga yang belajar dapat CGPA 3.5. Jadikan orang pertama dalam keluarga, walaupun ada anak, you still can excel in your studies. You don't have to be smart, but be the first. Second, stop complaining, kata Jack Ma. Because the more you complain, the more you will have negative aura in your body. Stop complaining. Just do it. Yang ketiga, kata Jack Ma, people around you create a lot of opportunities. Don't treat your friends like an enemy, but treat your friends as your close friend that can assist you to bring new opportunities. Sebab tu orang selalu cakap no. Saya tak suka orang cakap no. Tapi saya positifkan diri. When I see people say no, that means new opportunities. Okay? So that's why don't create enemy with your friends. Don't create enemies with people inside in your office. But treat them as your friends because they will bring a lot of benefits to you later. Number 4, be optimistic. Nak achieve 3.7, go for it. Setkan tiap-tiap semester 4 subjects ni, subjek
A ni susah sikit, senior kata susah, mesti B+. Subjek ni, senior kata senang, A+. Subjek ni, lecturer dia killer sikit, A-. Then you calculate your CGPA. Work for it. Just do it. Be optimistic. Sebab kata Jack Ma, in this world, if you are not optimistic, you are in trouble, man. You are in trouble. If you are not optimistic, you are in trouble. And number 5, we learn something from Jack Ma, right? Learn from other people's mistakes and do not repeat their mistakes. Learn from your mistakes as well. If you are not performing during, you are not perform very well during diploma, don't do it again. Don't repeat the same mistake. Try something new. Create a new environment. Be positive. Then excel in your degree study. So itulah 5 perkara yang Jack Ma kata. You don't have to be smart, but be the first. Stop complaining. Number 3, people around you create a lot of opportunities. Number 4, if you are not optimistic, you are in trouble. And number 5, remember this, learn from other people's mistake, or learn from your own mistake as well, and do not repeat the same mistake in the future. Right? So itu saja Cik Nizam. Mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu yang sedikit ni, saya fakir ilmu. Mudah-mudahan orang lain yang lebih hebat ni, saya mintalah supaya, saya harapkan supaya mendoakan kesihatan saya, dan juga semoga pahala ni dapat kepada kedua ibu bapa saya dan anak-anak saya. Alright. InsyaAllah. Terima kasih doktor atas Thank you doctor. God bless. perkongsian. Thank you. Kami berasa begitu. You're awesome. Dapat bersama kami pada petang ni berkongsi semua tips lah daripada apa kata orang tu, pengurusan masa, strategi belajar, pengurusan stres dan sebagainya. InsyaAllah kita berharap dengan perkongsian itu tadi akan memberi sikit sebanyak apa kata orang tu, ilmu kepada kita, pelajar-pelajar kita dalam diorang meneruskan perjalanan sebagai pelajar di OUM. InsyaAllah dengan bekalan ilmu yang kita bagi tadi sikit sebanyak akan memberi kebaikan kepada mereka dan juga menuju kecemerlangan yang mereka inginkan, insyaAllah. Tajuknya pun tadi tips kekal cemerlang, dan insyaAllah, dan kita doakan semoga pelajar-pelajar yang join pada hari ini akan kekal cemerlang dan malahan lebih cemerlang lagi daripada yang sebelum-sebelum ini, insyaAllah. Hui, terbaik Cik Nizam, lagi semangat nampak. Seronok, semangat ni, bagi kita bagi semangat pada pelajar-pelajar kita. Maklumlah minggu depan lagi 14 hari bulan orang start exam. Jadi kita doakan boleh diorang dengan tips yang kita bagi ni, insyaAllah akan mampu kata orang tu membawa mereka kepada ke arah kecemerlangan menjadi lebih baik daripada sebelum ni, insyaAllah. Jadi mewakili OUM Utara, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor atas sedia bersama pada petang ini, berkongsi semua tips-tips dan sebagainya. InsyaAllah mungkin ada program yang akan datang, kita akan jemput lagi untuk kita kongsi tips-tips yang lain pula, insyaAllah. Dan untuk petang ni sebagai berkongsi kata orang tu kegembiraan dan juga seronoknya doktor dapat bersama pada hari ni. Kami kata orang tu ingin membagi sedikit orang tu cendera hati sebenarnya. Jadi kita dah ada berpakat untuk beli cendera hati yang ni. Jadi insyaAllah kami akan hantar kepada doktor nanti, insyaAllah, sebagai kata orang tu berkongsi kegembiraan doktor bersama kami pada petang ni, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua ya, terima kasih. Nak jumpa tak boleh kan, kita jumpa secara main lah. Bukan new norms lah, memang norms dah. Bukan new norms. 2 tahun. Dr. Nazri. Ya. Saya nak ambil pendekatan Cik Ma sikit sebab dia kata kalau anda nak jadi hebat, kena kawan dengan orang yang hebat juga. So macam mana kami nak kawan dengan doktor? Masya Allah. Okay, I share with you my phone number. And then you can always communicate with me. Please feel free to communicate with me, ya. 013 742 1294. 1294. Alright, thank you doktor. 013 742 1294. No worries. Right, thank you. Doktor selalu kan kalau kelas-kelas yang hebat macam ni mahal tau, kena bayar. Ini dapat percuma je. Alhamdulillah Puan Azlina. Doakan saya ya Puan Azlina, doakan saya ya. Betul setuju sangat. Saya dah berhenti Thank you kerja, Puan Azul. doktor. Saya disebabkan saya nak belajar, saya berhenti kerja sebab tangan saya bermasalah. Saya ada trigger finger. Lepas tu saya dah tak ada kerja apa, saya join takaful lah.
So maksudnya kelas takaful bayar memang satu kelas 3,000, 5,000 tapi macam aura dia hari ni lain macam pula. Subhanallah. Thank you. Alhamdulillah. Saya dalam kewangan dia pun dengar sharing-sharing dan setakat yang saya pergi kelas tak ada pula yang tips-tips yang ni, memang lain lah. Thank you very much Puan Nazrina ya. It's my pleasure actually. It's my pleasure. Thank you to Northern Region punya OUM sebab jemput saya. Inilah sumbangan saya kepada OUM. Ya. Tadi saya lupa nak share dengan kawan-kawan yang OUM ada program bantuan prihatin kan. So bolehlah kita ramai-ramai donate dekat program bantuan prihatin OUM ni. That's good. Any comments from OUM? LC Director? Bantuan prihatin? Ada program bantuan yang kita Puan Azina kita itu SCP yang kita tangguhkan dulu bantuan tu. Kalau tak salah ada mana-mana student yang ada masalah ke dalam sama-sama ni ada masalah, just call. Bagi tahu saja dekat saya ke LC Penang apa-apa yang kita boleh bantu, direct kepada kami. Maksud saya bukan program ni kita pelajar yang benderma ke tabung ni bukan nanti maklumkan kepada saya kalau ada kita bagi sumbangan. Ini inisiatif Sumbangjaya rasanya. Kami Sumbangjaya kita memberi sumbangan mana-mana yang ada perlukan, bukan saja RM1 ke barang ke, macam kalau perlukan kaunseling ke apa ke, datang je lah yang tu kita buka. Saya tersilap dalam musim pandemik ni. Saya ingat pelajar yang boleh menderma ke tabung ni. Tapi kan kalau kita tengok kita punya student base ni yang dah graduate pun 100,000 apa semua kan. Ramai. Kalau kita buat endowment kan, steady OUM ni tau. Endowment, wakaf lah. Wakaf steady lah. Dia kena ada satu orang kata kelulusan daripada PhD yang ada satu pusat. Mungkin satu idea yang boleh. Kalau siapa yang nak perlukan apa-apa, maklumkan je lah pada kami. Saya rasa semua pengarah-pengarah LC pun yang ada kepakaran boleh bercakap, boleh counselling kan kadang-kadang dia perlukan sharing apa semua, tapi keperluan keuangan apa semua kita boleh buat bincang begitu. Boleh, tak ada masalah. Kita boleh berhubung dengan LC masing-masing sebab kita selalu engage dalam WhatsApp dan sebagainya, boleh kemukakan dalam WhatsApp dan sebagainya kan untuk kita bantulah dari masa ke semasa, insya-Allah. Hebat. Good. Okey, terima kasih semua dan saya ucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan yang hadir pada hari ini dan insya-Allah semoga program hari ini memberi manfaat kepada anda semua dan insya-Allah saya ucapkan mewakili rakan-rakan lain mengucapkan selamat menduduki peperiksaan dan semoga mendapat keputusan yang cemerlang insya-Allah. Jadi saya sudahi program kita bagi petang ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi di program-program yang akan datang insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih.